Sebilangan besar rakyat Malaysia hari ini masih belum mendapat maklumat mengenai kesihatan mental dan gangguan. Adalah penting untuk mengetahui bahawa penyakit mental boleh dirawat dengan mengenali tanda atau gejala penyakit ini dan bila untuk mendapatkan pertolongan profesional. Gangguan mental merangkumi pelbagai jenis dan gejala yang berbeza. Sebilangan besar gangguan ini boleh berlaku berjaya dirawat sekiranya tanda dan gejala yang berkaitan dengan masing-masing penyakit dikesan lebih awal. Paling banyak gangguan mental yang biasa merangkumi adalah depression, anxiety disorder, bipolar dan schizophrenia. Tetapi ada banyak lagi yang lain. So, saya ingin menerangkan tentang anxiety disorder. Jadi, apa itu anxiety? Anxiety disorder merupakan satu penyakit mental yang serius di mana seseorang itu mengalami gangguan kebimbangan yang berlebihan. Kebimbangan sekali-sekala adalah sebahagian kehidupan yang normal seperti yang dirasakan seseorang yang cemas ketika berhadapan dengan masalah di tempat kerja, sebelum mengambil peperiksaan atau membuat keputusan penting. Bagi orang yang mempunyai anxiety disorder, kegelisahan itu berlaku tidak hilang dan boleh menjadi lebih teruk, malah ia boleh mengganggu aktiviti harian seperti prestasi kerja, kerja sekolah dan hubungan dengan seseorang. Tahukah anda, gangguan kegelisahan adalah antara gangguan psikiatri yang paling kerap berlaku. Menurut tinjauan epidemiologi, 1/3 daripada penduduk dipengaruhi oleh gangguan kecemasan sepanjang hayat mereka. Anxiety disorder adalah paling tinggi pada orang dewasa dengan mereka berumur pertengahan 30-an, sedangkan gangguan panik lebih banyak berlaku pada orang di pertengahan umur. Selain itu, ia lebih biasa pada wanita berbanding lelaki. Apa penyebab anxiety disorder? Penyebab yang pertama adalah brain chemistry, iaitu neurotransmitter adalah chemical messenger yang menolong memindahkan maklumat antara neuron. Masalah dengan neurotransmitter boleh mempengaruhi bagaimana otak menerima mesej dan bagaimana ia bertindak balas yang boleh membawa kepada anxiety disorder. Yang kedua ialah genetik. Sejarah keluarga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kebarangkalian seseorang itu akan menimbulkan kegelisahan. Ini bermaksud bahawa kecenderungan untuk mengalami gangguan mungkin turun-temurun. Yang ketiga adalah persekitaran. Trauma dan stres boleh menyumbang kepada perkembangan anxiety. Contohnya merangkumi sejarah penderaan, kematian, orang yang disayangi, perceraian. Selain itu, anxiety juga boleh bertambah buruk sekiranya ketagihan bahan seperti alkohol, kafein dan nikotin. Jadi, bagaimana untuk mengenal pasti orang yang mempunyai tanda-tanda anxiety? Terdapat 6 tanda anxiety disorder iaitu generalized anxiety disorder, panic disorder, obsessive compulsive disorder, social anxiety disorder, post-traumatic stress disorder dan specific phobia. Terdapat beberapa cara untuk mengenali seseorang itu mempunyai anxiety. Bagaimana untuk menolong seseorang yang mempunyai masalah anxiety? Itu adalah melalui perbualan, kerana perbualan dapat membantu menolong seseorang merasa kurang keseorangan dan banyak lagi disokong dalam pemulihan dari kegelisahan. Jangan memandang rendah kepentingan hanya berada di sana. Penting untuk diketahui jenis kegelisahan khusus rakan anda atau orang yang dikasihi. Semasa seseorang mengalami serangan kecemasan, yang paling berkesan, jalan keluar adalah untuk menolong mereka menumpukan perhatian pernafasan perlahan. Anda untuk membuat teknik pernafasan. Jadi, latihan pernafasan adalah sangat baik. Penyelesaian yang cepat dan mudah untuk tekanan dan kegelisahan. Pernafasan yang betul. Teknik berfungsi secara fisiologi tahap dengan memperlahankan degupan jantung anda. Teknik pernafasan tidak perlu menjadi rumit. Satu-satunya arahan adalah untuk menarik nafas dengan perlahan-lahan. Kuncinya adalah untuk fokus pada nafas anda dan abaikan nafas anda. Kehendak nafas anda secara semula jadi memanjangkan apabila pernafasan anda lebih lama. Cuba buat anda menarik nafas perlahan-lahan, stabil dan lemah lembut. Terdapat beberapa ubat yang sesuai diambil untuk golongan yang mempunyai anxiety disorder. So, kesimpulannya, sekiranya anda sedang mengalami masalah kesihatan mental atau merasakan anda mungkin menderita penyakit jiwa, sila dapatkan sokongan daripada doktor atau pakar psikologi yang profesional. Sekiranya dibiarkan, penyakit mental boleh mengakibatkan akibat yang lagi teruk.